tenés solamente dos opciones. Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas. La primera puerta es la opción que elegiste hasta ahora. Pero esa puerta tiene la peor muerte que te puedas imaginar. Hello guys, selamat datang ke channel Gila Film bersama Bat. Apa khabar hari ini? Bat harap korang semua sihat walau di mana pun korang berada. Kali ini kita akan menonton sebuah filem daripada Argentina yang berjudul At the End of the Tunnel. Filem yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang lumpuh yang tinggal tidak jauh daripada sebuah bank. Beliau kemudian mendapati sekumpulan perompak telah mengorek satu terowong berhampiran rumahnya untuk merompak bank. Tanpa membuang masa, jom kita tonton. Joe adalah seorang lelaki lumpuh yang tinggal seorang diri di dalam sebuah rumah yang agak buruk. Beliau hanya ditemani oleh seekor anjing yang kurus dan lumpuh. Walaupun begitu, dia adalah seorang yang mahir dengan alat elektronik dan juga seorang hacker yang handal. Pada satu malam, dia berasa begitu kasihan melihat anjingnya yang lumpuh. Dia berniat untuk membunuh anjingnya tanpa rasa sakit menggunakan racun yang telah disuntik pada biskut anjing. Namun tiba-tiba pintunya diketuk. Seorang wanita muda bernama Berta dan anaknya yang berusia 6 tahun bernama Betty telah datang kerana mereka ternampak iklan bilik untuk disewa di hadapan rumah Joe. Berta berniat untuk menyewa bilik itu. Mulanya Joe agak keberatan kerana mereka datang secara mengejut. Tapi kerana hujan lebat di luar, Joe tidak sampai hati menolak mereka. Dia akhirnya membenarkan mereka untuk menyewa di tingkat atas. Keesokan harinya, Berta turun ke bawah dan mula berbual-bual dengan Joe. Dia menceritakan yang dirinya adalah seorang penari kelab malam. Namun Joe hanya bersikap tidak acuh kerana beliau ingin segera turun ke tingkat bawah tanah untuk meneruskan pekerjaannya. Setelah Joe turun, Berta ternampak satu surat daripada bank mengatakan yang rumah Joe akan disita. Rupanya Joe telah beberapa bulan tidak membayar ansuran bank. Sebenarnya pekerjaan tetap Joe hanyalah membaiki komputer dan peralatan elektronik. Tapi nampaknya pekerjaan itu tidak dapat menampung hutang Joe. Kerana itulah dia tidak mampu untuk membayar ansuran bank. Pada hari yang lain, Betty tiba-tiba hilang. Berta mencari-carinya hingga ke halaman rumah dan bertanya Joe. Joe mengatakan beliau tidak tahu. Dan Berta terus mencari di kawasan halaman yang telah agak semak samun. Joe melarangnya pergi ke situ tapi Berta tidak ambil peduli. Di halaman yang semak itu, Berta ternampak satu permainan gelongso dan juga sebuah kereta yang remuk akibat kemalangan jalan raya. Sebenarnya itulah kereta Joe yang kemalangan dan mengakibatkan dirinya lumpuh dan anak isterinya meninggal dunia. Kerana tidak menjumpainya di halaman, Berta cuba mencari anaknya di tingkat bawah tanah. Rupanya benar Betty bersembunyi di dalam sebuah almari di situ. Sebenarnya Betty memang suka bermain sembunyi-sembunyi dengan ibunya. Ketika sedang mengemas barangnya, Berta terjumpa gambar-gambar lama Joe dan keluarganya. Terlihat dahulunya, keluarga Joe adalah keluarga yang sangat ceria dan bahagia. Ternyata Joe adalah seorang ayah dan suami yang penyayang. Pada malam harinya, Berta mengajak Joe untuk minum bersama dan berbual-bual sempena hari jadinya dan untuk mengenal Joe dengan lebih rapat. Kerana Berta begitu memaksa, akhirnya Joe mengikut saja. Ketika berbual, Berta menceritakan yang anaknya mempunyai sedikit masalah mental yang membuatkannya tidak bercakap sejak 2 tahun yang lalu. Anaknya bukanlah bisu tapi cuma tidak mahu bercakap lagi. Doktor menyarankan agar Berta tidak memaksa anaknya untuk bercakap kerana itu membuatkan proses pemulihannya lebih lambat. Kerana Betty sudah mengantuk, Berta menghantarnya ke tingkat atas untuk tidur. Setelah kembali, Berta bercerita mengenai pekerjaannya sebagai penari di kelab malam. Joe yang telah sedikit mabuk meminta Berta menari untuknya. Berta pun menari dengan seksi di hadapan Joe. Sejak itu, Joe mula tertarik dengan Berta. Ketika sedang bekerja pun, dia teringat-ingat tarian Berta.
Selang beberapa malam, Joe ternampak Betty mendekati anjingnya yang lumpuh. Berta yang melihatnya terus menghalang anaknya kerana takut mengganggu anjing itu. Betty menangis, tapi yang peliknya anjing itu tiba-tiba boleh berdiri. Joe merasa sangat aneh kerana anjing itu sudah lama tidak berganjak daripada tempat tidurnya. Dalam kebingungan, Joe terus turun ke tempat kerjanya di tingkat bawah tanah. Dia menangis kerana teringatkan arwah isteri dan anaknya dan dia begitu merindukan mereka. Namun tiba-tiba dia terdengar bunyi yang pelik daripada balik dinding bilik bawah tanahnya. Untuk mendengar dengan lebih jelas lagi, dia pun menggunakan stetoskop. Dia dapat mendengar seperti beberapa orang sedang bercakap-cakap. Mereka juga seperti sedang mengerjakan sesuatu seperti mengangkat pasir mengorek tanah. Namun tiba-tiba Berta memanggil daripada tingkat atas untuk mengajak Joe minum. Sebelum naik, Joe sempat meletak alat perakam di dindingnya untuk menyiasat apakah yang sedang berlaku di balik dinding. Malam itu, Joe dapat merasai kembali pengalaman seperti bersama anak isterinya. Dia duduk sambil melihat Betty mewarna sambil menunggu Berta masak untuk mereka semua. Dah habis makan, Joe pun turun ke bawah di ruang kerjanya. Dia mendengar semula rakaman yang telah diletakkan tadi. Dari situ, dia dapat mengagak orang-orang di sebalik dinding sedang membuat kerja-kerja mengorek tanah. Melalui rakaman itu, Joe mendapat tahu terdapat 4 orang yang sedang menggali. Mereka diketuai oleh seseorang yang bernama Galereto. Mereka juga menyebutkan satu tarikh yang penting, iaitu hari Sabtu 24 hari bulan Disember. Joe pun mencatat semua maklumat yang didengarnya. Kerana merasa pelik kenapa ada orang mengorek tanah di sebelah rumahnya, Joe memasang kamera kecil untuk menyiasat. Kerana menyangka mereka yang sedang bekerja di balik dinding di bilik bawah tanahnya adalah orang-orang yang tidak baik, Joe yang bimbang dengan keselamatan Berta dan Betty menyuruh mereka berpindah dulu selama sebulan buat sementara waktu. Dengan alasan dia mahu bersendiri. Berta tidak mahu menerima cadangan Joe kerana mereka telah menandatangani surat perjanjian sewa. Berta mengatakan sebenarnya Joe takut jatuh cinta dengannya dan merasa rendah diri kerana kakinya yang lumpuh. Berta mengatakan sekiranya Joe melayannya dengan baik, dia sanggup menerima dan menjaga Joe. Dia memberikan Joe tempoh 1 malam untuk berfikir sama ada untuk memberikannya terus tinggal di situ ataupun keluar pada esok hari. Esok harinya, Joe akhirnya membenarkan Berta untuk terus tinggal di situ. Joe berniat untuk memberitahu Berta apa yang berlaku di ruang sebelah seperti yang telah didengarnya. Dia menyuruh Berta untuk sebentar lagi turun ke ruang kerjanya. Tiba di bawah, Joe terus membuka rakaman kamera yang telah dipasang semalaman. Namun begitu terperanjatnya Joe apabila melihat Berta berada dalam rakaman itu sedang bercakap-cakap dengan Galereto. Rupa-rupanya Berta adalah kekasih Galereto. Dia sengaja menghantar Berta ke rumah Joe untuk mengawasi pergerakan Joe kerana mereka sebenarnya berniat untuk merompak sebuah bank yang berdekatan dengan rumah Joe dan mereka sedang mengorek terowong untuk merompak bank itu. Tiba-tiba Berta datang ke ruang itu dan bertanya Joe apakah yang ingin ditunjukkannya sebentar tadi. Kerana telah mengetahui hal yang sebenar, Joe mengatakan yang dia hanya ingin menunjukkan sesuatu di YouTube kepada Betty. Sementara itu, Joe melihat Betty yang tidak pernah bercakap apa-apa selama 2 tahun malah sedang bercakap-cakap dengan anjing Joe. Joe yang melihat itu terasa ingin tahu apa yang Betty sembangkan dengan anjingnya. Secara diam-diam, dia memasang alat perakam pada kalung anjing itu. Sementara itu, di ruangan sebelah, Joe melihat rakaman. Terdapat sedikit kekecohan berlaku di antara kru rompakan tersebut kerana seorang di antara mereka didapati sering menggunakan handphone di ruangan itu. Orang yang bernama Puppet itu sebenarnya hanya menghantar mesej kepada kekasihnya. Tapi Galereto sangat marah dan mengesyaki Puppet adalah seorang polis. Tapi Puppet menjelaskan kekasihnya itu sering bertanya lokasi keberadaannya. Ini kerana wanita itu pernah terserempak dengan Puppet berada di sekitar bank tersebut, membuatkannya curiga kerana tempat kerja Puppet berada jauh daripada tempat itu. Kerana sering didesak kekasihnya, akhirnya Puppet mengaku dia sedang bekerja untuk merompak bank di situ.
Galaretto semakin marah kerana mendengar Puppet membocorkan rahsia mereka pada orang lain. Dia khuatir kekasih Puppet akan membongkar kegiatan mereka sekiranya disiasat polis kerana hubungannya dengan Puppet. Dan untuk menjaga kerahsiaan operasi mereka, Galaretto terpaksa membunuh Puppet. Tanpa Galaretto sedari, semuanya itu sedang dirakam oleh Joe. Malam berikutnya, Joe telah mengajak Bertha untuk minum bersama. Tanpa pengetahuan Bertha, Joe telah memasukkan ubat tidur ke dalam minuman itu. Bertha yang sedikit mabuk mula menggoda Joe. Tapi kerana Joe telah mengetahui siapakah sebenarnya Bertha, dia hanya buat tak tahu saja. Tidak lama kemudian, Bertha telah benar-benar mengantuk. Dia pun terus menuju ke biliknya dan berbaring di katil. Setelah melihat Bertha semakin lemah, Joe menyuntik lagi ubat tidur supaya Bertha benar-benar tidur nyenyak pada malam itu. Dia juga mengikat tangan Bertha di katil supaya Bertha tidak boleh melarikan diri. Setelah menguruskan Bertha, Joe pun turun ke tempat kerjanya di bawah. Berbalik kepada kumpulan perompak, mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan rompakan itu. Galaretto memberitahu krunya kotak mana yang harus dicuri di dalam peti besi. Dia sebenarnya mendapat maklumat daripada Guardman. Guardman yang merupakan polis berpangkat tinggi di kawasan itu sebenarnya merupakan perancang sebenar untuk rompakan ini. Guardman memberitahu mereka kotak bernombor 747 dan 748 tidak boleh disentuh kerana ia bersambung dengan sistem penggera. Joe yang mendengar di sebalik dinding terus mencatat maklumat penting itu. Sementara itu, Bertha yang telah sedar memberi amaran kepada Joe agar tidak mencampuri urusan perompak itu kerana mereka akan membunuh Joe. Tapi Joe mengingatkan Bertha yang Galaretto adalah bukan lelaki yang baik untuknya dan anaknya Betty. Joe malah menunjukkan rakaman Galaretto membunuh rakannya Puppet pada Bertha. Bertha mulai takut dan menyedari Galaretto bukanlah lelaki baik yang selama ini dia kenali. Setelah keluar dan mengunci pintu, Joe mengatakan kepada Betty yang ibunya sedang sakit. Dia menyuruh Betty jangan mengganggu ibunya dan tidur saja di bilik bawah yang sebelum ini bilik anaknya. Dia juga membenarkan Betty tidur bersama anjingnya. Sebenarnya Joe merancang untuk mencuri hasil rompakan Galaretto dan kawan-kawannya. Dia bercadang membuat lubang di dinding ruang bawah tanahnya dan menggunakan terowong yang telah digali oleh Galaretto dan mula mempersiapkan fizikalnya supaya dia mampu untuk menarik wang rompakan. Dia mula mengorek lubang di lantai bawah, membuat penutup lubang dan menyamarkannya dengan sabun yang kemudiannya akan disapukan dengan sejenis pelekat untuk melekatkan pasir dan tanah di permukaannya agar ia kelihatan seperti dinding tanah. Joe malah menceritakan rancangannya kepada Bertha yang dia sudah menggali lubang ke terowong untuk mencuri hasil rompakan itu. Bertha ketakutan dan memujuk Joe untuk membatalkan rancangannya kerana takut Joe akan dibunuh oleh Galaretto. Namun Joe tidak peduli. Dia berkata dia akan menggunakan wang tersebut untuk membawa Bertha dan Betty pergi jauh daripada bandar itu untuk memulakan hidup yang baru. Seperti biasa, Joe terus mengawasi pekerjaan Galaretto. Kali ini mereka menghadapi masalah. Terowong yang mereka gali terhalang oleh satu paip air. Mereka membuat keputusan untuk mengubah jalan terowong yang bermakna rompakan itu akan berlaku lewat 1 hari dari tarikh asal. Bakul yang akan digunakan untuk membawa wang juga akan ditukarkan kepada peti yang mempunyai kunci. Hal ini merosakkan rancangan awal Joe. Joe memutuskan untuk masuk sebentar ke dalam terowong itu untuk melihat macam mana caranya untuk mencuri wang daripada perompak itu. Semasa Joe masih lagi di dalam terowong, tiba-tiba kawan-kawan Galaretto berpatah balik untuk memperbaiki wayar lampu yang telah terputus. Joe yang hampir ketahuan berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak ditangkap. Nasib baik dia sempat menyorok di dalam terowong yang tidak digunakan. Setelah wayar lampu dibaiki, perompak-perompak itu naik ke atas semula. Joe juga segera balik ke rumahnya kerana ubat tidur Bertha akan segera berhenti efeknya. Setelah menyuntik lagi Bertha dengan ubat tidur, Joe mencari Betty, tapi Betty tiada di biliknya. Joe memanggil-manggil tapi nampaknya Betty telah hilang.
Kerana risau, Joe bergegas ke tingkat bawah sehingga kerusinya terbalik. Terpaksalah Joe turun dengan bergantung di tangga. Akhirnya melalui kamera, Joe ternampak Betty berada di ruang sebelah. Tiba-tiba Galaretto pula sampai dan masuk ke ruang itu. Nasib baik Betty sempat bersembunyi. Hari itu, perancang utama rompakan juga datang. Gutman memberikan taklimat terakhir mengenai peti yang mana di dalam bank yang harus mereka rompak. Tapi tiba-tiba rakan Galaretto memberitahu yang jamnya telah hilang di dalam terowong itu. Tapi Galaretto dan Gutman tidak mempedulikannya. Gutman juga mengingatkan mengenai kotak yang tidak boleh disentuh kerana bersambung dengan alat penggera. Dia juga menambah terdapat satu kotak yang sangat penting untuk dirompak, iaitu kotak bernombor 155. Kerana di dalam kotak tersebut terdapat rahsia-rahsia besar pegawai tinggi kerajaan. Setelah semua orang pergi, Betty pun kembali ke rumah Joe dengan melalui lubang. Joe yang bimbang sebelumnya memeluk Betty dengan erat. Dia telah menganggap Betty seperti anaknya sendiri. Sementara itu, Galaretto telah menghubungi telefon Berta untuk mengetahui keadaan rumah Joe. Namun, Berta yang cuba melarikan diri menolak untuk bekerjasama dengan Joe menjawab telefon daripada Galaretto. Untuk memujuk Berta, Joe memasang semula rakaman yang pernah ia letakkan pada leher anjingnya. Terdengar suara Betty yang bercakap dengan anjing Joe yang ia pernah bermain dengan Galaretto seperti Galaretto bermain dengan ibunya. Galaretto lah yang memintanya tidak bercakap dengan sesiapa pun kerana kalau ibunya tahu, pasti ibunya cemburu. Kerana itulah Betty tidak pernah berbicara lagi dengan sesiapa pun. Apa yang didengarnya membuatkan hati Berta hancur kerana lelaki yang dicintainya telah merogol anaknya sendiri. Berta minta dilepaskan kerana dia ingin membunuh Galaretto waktu itu juga. Tapi Joe memujuknya, mengatakan rancangannya untuk mencuri dan menghuru-harakan rompakan Galaretto. Malam itu, seperti yang dirancangkan, Joe bersiap-siap untuk operasinya. Sebelum pergi, Joe mengunci bilik Betty daripada luar. Kemudian dia turun ke terowong dan menuju ke peti besi bank. Dengan bersusah payah, Joe merangkak di dalam terowong itu. Dia mencabut bom yang telah dipasang oleh Galaretto dan memindahkannya ke tempat yang terdapat paip air. Joe berniat untuk mensabotaj rompakan itu. Kemudian Joe memecahkan lantai bank dan masuk ke dalam kawasan peti besi. Setelah berhasil mencuri satu peti yang penuh dengan wang tunai, Joe segera turun ke bawah untuk balik ke rumahnya. Namun belum sempat ia sampai ke rumah, Galaretto dan rakan-rakannya telah datang dan bersiap untuk meletupkan bom. Terpaksalah Joe naik semula ke lantai bank untuk menghindari letupan. Semasa perompak itu sedang menyedot debu letupan, Joe telah berjaya kembali ke rumahnya. Dengan segera dia menutup semula lubang itu. Perompak itu tidak tahu Joe telah mensabotaj rompakan mereka. Dengan pantas, perompak-perompak itu pun terus menuju ke lantai bank. Mereka pun membuka satu persatu peti besi dan memasukkan wang rompakan ke dalam bakul untuk segera mereka memindahkannya. Namun, baru satu bakul dikeluarkan, terowong itu sudah mula digenangi air. Seorang daripada perompak tersebut dengan segera ingin keluar. Namun malangnya, air telah naik dengan cepat. Dia yang ternampak Joe di lubang segera meminta tolong. Namun Joe tidak mempedulikannya. Dia segera menutup lubang itu dan membuatkan perompak itu mati tenggelam. Sedangkan dua orang lainnya terperangkap di dalam bank. Mereka hanya pasrah menunggu ditangkap polis. Joe pula segera menutup jejaknya. Dia juga mengoyak penutup lubang untuk menghapuskan bukti keterlibatannya. Setelah itu, Joe membangunkan Berta, namun tiba-tiba Berta memukulnya. Berta mengatakan tindakan Joe mencuri wang rompakan itu akan membuatkan Galaretto marah dan akhirnya membunuh Joe. Joe kemudian menawarkan untuk membawa Berta pergi dari situ dan meninggalkan Galaretto. Mereka boleh hidup bersama menggunakan wang yang telah dicuri. Namun Berta menolaknya.
Dengan terpaksa, Joe memukul semula Bertha dan menyuntik ubat bius untuk menenangkannya. Air yang membanjiri bank membuatkan alat penggera berbunyi. Tidak lama kemudian, polis pun datang dan menyedari bank telah dirompak. Joe yang tubuhnya penuh dengan debu dan darah segera membersihkan diri. Kemudian dia memakai baju hujan. Dia menemui polis di luar dan menceritakan yang rumahnya telah dinaiki air di tingkat bawah dan lantainya rosak akibat dinaiki air. Namun polis melarangnya berada di sana dan menyuruhnya pulang ke rumah untuk polis melakukan penyiasatan lanjut. Tidak lama kemudian, polis yang diketuai oleh guardman telah datang ke rumah Joe dan mereka telah memeriksa seluruh rumah. Setelah memeriksa semuanya, polis pun pergi. Namun guardman tidak terus pergi. Dia memberikan nombor telefonnya kepada Joe dan meminta Joe menelefonnya sekiranya menemui sesuatu. Setelah guardman pergi, Galarreta pula datang bersama kawan-kawannya menyamar sebagai polis. Joe yang sudah tahu identiti mereka semua, cuba bersikap tenang dan melayan mereka seperti biasa. Galarreta kemudian bertanya adakah orang lain di dalam rumah itu. Joe mengatakan sekarang dia hanya tinggal seorang diri. Namun beberapa hari lepas memang ada seorang wanita dan anak kecil menyewa bilik di rumahnya. Tapi beberapa jam yang lalu wanita itu telah berpindah keluar. Ketika Galarreta hampir percaya dengan cerita Joe, Betty pula keluar daripada biliknya. Mengetahui Joe telah berbohong, Galarreta segera naik ke bilik atas. Dia terjumpa Bertha yang sedang tidur kerana ubat bius. Galarreta kemudian bertanya kepada Joe kenapa dia berbohong. Joe memberitahu Bertha yang menyuruhnya berbohong. Kerana tidak percaya dengan ceritanya, perompak itu pun membelasah Joe. Acostate en mi cama. No, mentira. Tío, por favor. Escucha. Semasa sedang dipukul, Joe dalam diam-diam telah menghantar SMS kepada guardman. Tidak lama selepas itu, guardman menelefon Galarreta dan mengatakan dia sudah berada di hadapan pintu rumah Joe. Galarreta yang salah sangka terus menyeret guardman ke dalam rumah dan mengacukan pistolnya. Guardman menceritakan Joe memanggilnya datang kerana telah berlaku kekecohan di rumahnya. Galarreta menyangka Joe dan guardman bekerjasama untuk memerangkapnya. Kerana sangat marah, Galarreta ingin membunuh Joe. Pada saat genting itu, Joe telah menyebut nama kawan Galarreta iaitu Letty. Joe mengatakan Letty sering menyusup ke dalam rumahnya untuk menemui Bertha pada malam hari melalui lubang di ruang bawah tanah rumah Joe. Kegagalan rompakan itu sebenarnya adalah rancangan daripada Letty dan Bertha dan mereka lah yang menyuruh Joe mencuri wang rompakan itu melalui lubang di ruang bawah tanah rumahnya dan wang itu akan dibagi 3. Joe sengaja mereka cerita itu untuk melaga-lagakan Galarreta dan Letty. Untuk meyakinkan Galarreta, Joe menyuruhnya memeriksa di dalam almari. Rupanya di dalam almari itu terdapat jam tangan Letty yang hilang tadi. Joe mengatakan jam tangan Letty itu tertinggal ketika dia menemui Bertha pada malam hari. Tapi sebenarnya jam itu telah diambil oleh anak Bertha semasa dia menyelinap masuk ke dalam terowong bawah tanah. Setelah melihat Galarreta termakan dengan kata-kata Joe, Letty telah menembak Pedro dan terkena lehernya. Galarreta pula menembak Letty sehingga mati. Galarreta menjadi sangat panik kerana rupanya Pedro itu adalah adiknya. Semasa Galarreta sedang menangisi kematian Pedro, Bertha yang baru tersadar daripada tidur telah mengambil pistol dan mengacunya kepada Galarreta. Guardman akhirnya bangun dan menawarkan kepada Joe untuk menguruskan semua mayat-mayat yang ada di situ. Tapi dengan syarat semua wang yang Joe curi harus diserahkan kepadanya. Tapi Joe kemudian mengeluarkan satu rakaman yang menunjukkan guardman sedang berbincang dengan Galarreta mengenai rompakan itu. Terasa terancam dengan bukti yang ada pada Joe, guardman mengugut untuk membunuh Betty. Dengan terpaksa, Joe memberikan wang yang telah dia curi dan memadamkan bukti rakaman kejahatan guardman. Merasa dirinya telah menang, dengan gembira guardman telah mengambil biskut di dalam balang pada almari di rumah Joe. Dia memakan biskut itu sambil tertawa. Ketika sedang membawa kereta, guardman tiba-tiba merasa pening dan telah terlanggar dengan sebuah truk pikap. Mayat yang dibawa guardman di dalam keretanya telah terkeluar. Rupanya biskut yang dimakan oleh guardman adalah biskut yang telah diletakkan racun untuk anjing Joe pada awal filem tadi.
Sedangkan beg yang diberi kepada gunman sebenarnya tidak berisi wang, cuma berisi kertas. Joe sebenarnya telah menyorokkan wang tersebut. Beberapa bulan selepas itu, Joe telah membuat keputusan untuk menjual rumahnya. Dengan wang hasil jualan rumah dan wang yang dicuri daripada rompakan tadi, Joe membuat keputusan untuk berpindah ke tempat lain dan memulakan hidup baru dengan Bertha dan Betty. Dan filem pun tamat. Jangan lupa subscribe channel Gila Film untuk menonton filem-filem menarik selanjutnya.